Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zamri Latif dari tvsarawak.com. Berikut adalah berita tempatan. Badan Bukan Kerajaan juga memainkan peranan penting di dalam mengekalkan keharmonian dan kestabilan sosial di Sarawak. Pada sidang media Majlis Penyampaian Peruntukan bagi pelaksanaan projek kecil luar bandar kepada badan-badan bukan kerajaan baru-baru ini, Datuk Amat Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berkata, kerajaan memberi penekanan serius kepada keharmonian rakyat supaya sentiasa terpelihara dengan melaksanakan pelbagai cara dan pendekatan. Satu daripada cara yang terbaik adalah dengan bekerjasama dengan NGO yang aktif di dalam aktiviti-aktiviti kebajikan, keagamaan maupun yang mempunyai peranan yang tersendiri di dalam memupuk keharmonian dan kestabilan sosial. Pada majlis tersebut, 8 badan NGO telah menerima geran MRP negeri yang berjumlah RM175,000 Malaysia. Di antara penerima adalah Persatuan Wartawan Bahagian Kuching, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Temendak Muhibah, Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak, Pertubuhan Penginjilan Pentekos dan Persatuan Sikh Sarawak. Beliau juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada barisan NGO yang memberi respon yang positif terhadap saranan kerajaan. Menurut Abang Johari juga, negeri Sarawak yang juga dianggap sebagai sebuah negeri contoh untuk model keharmonian sejagat memberi makna yang besar kepada rakyat dan kerajaan. Rakyat berbilang kaum yang hidup aman dan harmoni merupakan aset paling penting. Setelah dipilih sebagai Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak menggantikan Tan Sri Peter Chin, Senator Profesor Dr. Sim Kui Hian telah menyatakan hasrat beliau untuk berusaha membentuk imej baharu bagi SUPP. Dr. Sim berkata, SUPP sudah mempunyai perancangan ke arah itu dan akan membincangkan secara terperinci dengan pasukannya yang baru cara untuk berkhidmat kepada rakyat secara lebih mantap, telus dan ikhlas. Bercakap di sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatankuasa Pusat ke-25 SUPP di Kuching semalam, Dr. Sim mengulangi pendirian parti yang mahu meyakinkan rakyat mengenai perjuangan luhur SUPP dan beliau berharap agar rakyat memberi peluang kepada SUPP sebagai sebuah pasukan bersatu. Melalui pemilihan pucuk pimpinan SUPP baru-baru ini, Datuk Seri Richard Riot kekal menyandang jawatan Timbalan Presiden SUPP manakala Datuk Sebastian Ting dilantik sebagai Setiausaha Agung menggantikan Dr. Sim. 4 naib presiden yang turut dipilih semasa persidangan ialah Datuk Lily Yong, Datuk Francis Harden, Datuk Lee Kim Shin, Datuk Ting Chek Si, sementara 2 lagi naib presiden iaitu Tan Kai dan Datin Jennifer Chi dilantik sebagai Ketua Pemuda dan Ketua Wanita. Dr. Sim turut memberitahu bahawa terdapat 10 muka baharu telah dipilih sebagai ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Pusat untuk penggal 2014 sehingga 2017. Katanya, barisan kepimpinan ini menyaksikan pertambahan penyertaan kaum Bumi Putra sekaligus membuktikan bahawa parti itu sebagai pasukan lengkap yang bersatu kerana ia diwakili oleh semua tanpa memikirkan mana-mana cawangan SUPP di seluruh negeri. Sementara itu, bekas Presiden Tan Sri Peter Chin telah diusul sebagai penasihat kepada SUPP bersama 3 lagi ahli lain. Tujuan pelantikan ini adalah untuk memainkan peranan khas serta berkongsi pengalaman di dalam hal ehwal parti. Kerajaan semalam memperkenalkan skim sewa beli bagi membantu pemohon perumahan rakyat satu Malaysia yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman perumahan dengan bank. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, skim tersebut diwujudkan khusus untuk generasi muda dalam mendapatkan rumah yang mereka idamkan selama ini. Kata beliau, program ini adalah bagi membantu permohonan yang ditolak bank yang tiada pendapatan tetap ataupun yang mempunyai rekod kurang baik. Dengan ini, kerajaan bersetuju dengan pihak bank untuk menawar skim Rent to Own ini dengan pemohon hanya perlu membayar sewa dan dalam tempoh 20 hingga 30 tahun, rumah itu akan jadi milik mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap sebelum menyempurnakan majlis pecah tanah dan projek mula kerja Prima Seremban di Seremban Sentral pada hari Selasa.
Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas akan mengetuai misi promosi sawit, getah dan kayu kayan ke Republik Rakyat China dari 12 hingga 17 September ini. Misi berkenaan bertujuan untuk mengukuhkan perdagangan dua hala dalam bentuk sawit, getah dan kayu serta mengadakan perbincangan dengan syarikat swasta di China dalam bidang-bidang yang boleh diterokai oleh sektor swasta kedua-dua negara bagi mengukuhkan rantaian kerjasama. Demikian menurut kementerian tersebut. Delegasi misi ini terdiri daripada wakil-wakil kementerian, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Majlis Minyak Sawit Malaysia, Lembaga Getah Malaysia, Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Majlis Kayu Kaya Malaysia, Lembaga Lada Malaysia dan sektor swasta. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah hari ini berkenan menerima menghadap Perpisahan Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia, Jeneral Tan Sri Rosali Daud di Istana Negara. Rosali, 59 tahun yang mula berkhidmat dengan TUDM pada 1973, akan bercuti mulai Sabtu ini sebelum bersara 12 Mac depan. Anak kelahiran Besut Terengganu ini memegang jawatan sebagai Panglima TUDM pada 1 September 2009 dan pernah menerima anugerah tertinggi Angkatan Tentera iaitu Panglima Gagah Angkatan Tentera. Penyerahan tugasnya kepada Panglima TUDM yang baharu akan diadakan pada satu majlis di Pengkalan TUDM Kuantan, Pahang, Jumaat ini. Laporan awal siasatan pesawat penerbangan Malaysia MH17 mengandungi input daripada pasukan penyiasat Malaysia yang menjalankan usaha mencari di lokasi naas di timur Ukraine. Dokumen itu yang disediakan Lembaga Keselamatan Belanda menyatakan para penyiasat Malaysia mengemukakan gambar dan laporan mengenai siasatan di tapak naas selepas tragedi 17 Julai yang mengorbankan kesemua 298 orang. Siasatan ini dijalankan atas inisiatif sendiri antara 22 Julai dan 24 Julai 2014 telah diterima pakai dalam siasatan Lembaga Keselamatan Belanda. Laporan 34 muka surat itu mengandungi maklumat awal siasatan terhadap naas membabitkan pesawat tersebut. DSB menyatakan pasukan penyiasat keselamatan udara antarabangsa belum mendapat akses untuk ke tapak naas. Laporan itu juga berkata DSB mempunyai hasrat untuk melawat ke tapak itu apabila keadaan memungkinkan untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap bangkai pesawat. Ia juga berkata bahawa para penyiasat dari Biro Nasional Penyiasatan Kemalangan Udara Ukraine telah melakukan beberapa lawatan singkat ke tapak nahas itu antara 19 dan 21 Julai. Gambar-gambar yang diambil oleh pasukan tersebut telah dikemukakan kepada pasukan penyiasat. Susulan nahas itu, Malaysia telah menghantar beberapa pasukan ke Ukraine termasuk anggota polis Diraja Malaysia, pasukan mencari dan bantuan bencana Malaysia serta pegawai perubatan. Beberapa Menteri Kabinet Malaysia juga berlepas ke Ukraine untuk memudahkan siasatan itu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein kini berada di Kiev untuk mendapatkan laluan selamat bagi para penyiasat Malaysia memasuki tapak nahas yang terletak di kawasan bergolak Ukraine. Lembaga itu berhasrat menyiarkan laporan siasatan dalam tempoh setahun mulai tarikh nahas berlaku. Laporan itu menyatakan selain Ukraine dan Malaysia, Lembaga Keselamatan Belanda dibantu oleh pakar dari Australia, Perancis, Jerman, Indonesia, Itali, Rusia, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Eropah serta jawatankuasa penerbangan interstate. Transkrip komunikasi radio dan telefon pesawat MH17 menunjukkan Romeo November Delta Malaysian 17 menjadi transmisi radio terakhir daripada kokpit pesawat itu yang terhempas pada Julai lepas. Transmisi berikutnya menunjukkan para pengawal trafik cuba berkomunikasi dengan pesawat berkenaan semasa dalam perjalanan tetapi gagal. Transmisi radio terakhir oleh anak kapal direkodkan pada jam 13.19.56 UTC dan berakhir pada jam 13.19.59 menurut laporan awal Lembaga Keselamatan Belanda. Sejurus selepas jam 13.20, radar Ukraine dan persekutuan Rusia terputus hubungan dengan pesawat tersebut. Sebelum naas berlaku, MH17 adalah di bawah kawalan Pusat Kawalan Trafik Udara Dnipro Radar.
Menurut laporan itu, NIPRO melakukan transmisi radio kepada penerbangan MH17 bermula pada jam 13.20.00. Pada masa itu, NIPRO membenarkan MH17 untuk terbang terus ke titik laluan Tikna. Kebenaran ini tidak dibaca semula, kata laporan itu. Laporan itu juga menyatakan bahawa anak kapal tidak memberi respon kepada transmisi itu atau transmisi berikutnya. Dari waktu itu sehingga jam 13.35.50, NIPRO Radar menghubungi MH17 beberapa kali namun tidak menerima sebarang jawapan. Menurut laporan itu, ATC tidak menerima sebarang mesej kecemasan daripada pesawat itu pada bila-bila masa pun. Komunikasi antara pengawal trafik udara NIPRO dan Rostov menunjukkan mereka tidak menerima sebarang respon lagi daripada pesawat tersebut selepas transmisi radio terakhir itu. Menurut laporan itu, anak kapal pesawat lain yang melalui kawasan itu turut ditanya jika ada ternampak MH17 atau ia boleh dilihat dari pesawat mereka. Transkrip itu juga menunjukkan pengawal trafik udara di NIPRO pada satu ketika berkomunikasi dengan rakan sejawatannya di Rostov dengan mengatakan bahawa ia hilang. Pengalaman lebih 50 tahun tabung haji mengendalikan urusan jemaah haji di Malaysia menarik minat pejabat hal ehwal haji Pakistan di Mekah baru-baru ini. Pengarah besar haji di Pejabat Konsul Jeneral Pakistan yang berpangkalan di Jeddah, Syed Abu Ahmed Akif berkata, Pakistan mahu mencontohi sistem digunakan tabung haji dalam mengurus jemaah haji Malaysia. Pejabat hal ehwal haji Pakistan di sini mengendalikan kira-kira 144,000 jemaah yang merupakan kumpulan haji negara asing kedua terbesar selepas Indonesia semasa perjumpaan dengan pihak pengurusan tabung haji yang diketuai oleh Ketua Delegasi Haji Malaysia, Datuk Syed Saleh Syed Abdul Rahman di pejabatnya. Syed Abu Ahmed Akib berkata, jemaah Pakistan hanya dikenakan $2,500 bagi seorang jemaah yang sebahagian besarnya adalah bagi kos pengangkutan dan penginapan. Beliau berkata, penginapan bagi jemaah Pakistan adalah terletak kira-kira 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram yang memerlukan perkhidmatan 24 jam untuk membawa pergi dan balik jemaah. Sementara itu, Syed Saleh berkata Malaysia dan Pakistan boleh berkongsi pengalaman dan idea dalam menambah baik perkhidmatan yang disediakan untuk jemaah. Beliau berkata tabung haji bukan sahaja mengendalikan urusan haji tetapi juga mengurus dana yang disimpan 8.4 juta penyimpan dan dari jumlah itu hanya 1.5% yang mendaftar untuk mengerjakan haji. Beliau berkata kebanyakan tempat penginapan yang disediakan tabung haji adalah kurang dari 1 km dari Masjidil Haram yang mana bilangan bilik penginapannya semakin berkurangan. Turki tidak akan membuat sebarang perjanjian berkaitan gas atau pembinaan bangunan saluran paip gas dengan Israel hingga situasi di genting Gaza benar-benar aman, lapor Menteri Tenaga Turki Taner Yildiz. Israel sebelum ini menemui 2 telaga gas di pesisir pantai dan membuat perbincangan dengan syarikat-syarikat swasta Turki namun belum mencapai sebarang persetujuan dengan mana-mana pihak. Agensi berita Anadolu memetik bahawa menteri tersebut berkata tanpa gencatan senjata yang kekal yang mana akan memuaskan hati semua pihak, Turki tidak mahu mengadakan projek kerjasama dengan Israel. Semangat pelumba negara Loh Sia Kiong untuk memikul cabaran kesukan Asia tidak pernah luntur walaupun masih mengalami trauma ekoran terlibat dalam kemalangan ketika menyertai perlumbaan Vuelta a Burgos di Semanyol Ogos lepas. Lebih menyemarakkan semangat pelumba ini merupakan penampilan kali pertama beliau di Tamasya Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan. Loh kini masih menunggu keputusan daripada pihak Institut Sukan Negara untuk mengesahkan keadaan sama ada boleh terus beraksi pada Tamasya Incheon atau terpaksa melupakan hasrat berbuat demikian. Selain Loh, seorang lagi pelumba negara turut tersenarai ke Sukan Asia 2014 iaitu Muhammad Fauzan Ahmad Lufi yang akan menyertai acara 180 km lebuh raya. Muhammad Fauzan juga akan menyertai acara 42 km ujian masa. Atlet-atlet Malaysia telah diminta untuk melupakan kegagalan kontingen negara pada Sukan Commonwealth lepas dan sebaliknya memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan menghadapi Tamasya Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan pada 18 September hingga 4 Oktober ini. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Seri Zulkifli Embong berkata,
Athlete perlu menanam semangat baru untuk menjadikan Tamasya Sukan Asia sebagai medan membersih imej yang tercela setelah gagal mencapai sasaran 7 pingat emas di Glasgow Julai lepas. Malah beliau yakin kontingen negara mampu melakukan sesuatu yang lebih baik pada Tamasya di Incheon kelak. Beliau yakin mereka mampu melonjak semula berdasarkan prestasi terkini seperti Lo Wei Wen yang menang di kejohanan skuash terbuka China, prestasi konsisten pasukan bowling serta pelumba basikal trek Azizul Hasni Awang dan Fatihah Mustafa. Zulkifli menegaskan sasaran pingat emas pada Tamasya Incheon akan diumumkan Khamis ini. Sekian sahaja berita untuk hari ini. Temui kami lagi esok dengan lebih berita terkini. Saya Zamri Latif dari tvsarawak.com.